Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada'i wal salihin وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 50. Muka surat apa? Ada tanda tak? Ya? 38. Dikatakan bagi Ibnu Abbas di situ. Baik, muka surat 38, perenggang yang kedua insya-Allah. Kita masih lagi di dalam fasal yang keenam, iaitu fasal pada menyatakan permulaan memotongkan bacaan dan qadanya dan aturannya. Baik, sambungan pada malam ini berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, dikatakan bagi Ibni Abbas, dikata di sini ditanya, dikatakan makna ditanya bagi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni Abdullah, nama dia Abdullah, sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia, dengan apa engkau dapatkan ilmu? Orang tanya Ibnu Abbas, kamu dapat ilmu ni macam mana? Sebab Ibnu Abbas ni digelar oleh ulama kita habrul ummah, lautan ilmu. Punyalah banyak ilmu. Tanyalah, nak tanya apa pun, insya-Allah dia akan jawab. Ilmu dia banyak. Maka orang pun jadi kagum, lalu orang tanya, macam mana kamu dapat ilmu yang hebat begini? Kita tengok jawapan dia. Berkata Ibnu Abbas dengan lidah yang sangat bertanya-tanya dan hati yang sangat berfikir-fikir. Maknanya dengan lidah yang sangat bertanya-tanya, maknanya selalu bertanya, suka bertanya. Bila mana tak faham, tanya. Nak tahu, tanya. Kita ni tanya ni kurang. Nak tunggu ustaz tanya pun kita tak jawab lagi. Sebab tu boleh jadi salah satu lambat kita bertambah ilmu, sebab kita kurang bertanya. Maka lepas daripada ini kita ambil pengalaman Ibnu Abbas
Apa sahaja yang kita tak tahu, yang kita tak faham, jangan kita pendam, tanya. Ada masa bertanya, Ustaz, saya tak faham yang ni. Maka akan dipahamkan, maka kita faham, dapat ilmu. Ni tak faham, senyap. Tak faham, senyap. Lepas tu mana ilmunya? Tak ada, tak faham. Apa cerah, tak faham. Tu je. Maknanya tak faham, dia tanya. Tengok Ibn Abbas. Dia kata lidah aku ni Tuhan beri, suka bertanya. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah bagi tahu ilmu, ilmu, ilmu. Yang kedua, hati yang sangat berfikir. Kekuatan akal, mudah ingat, mudah faham. Suka bertanya, lagi pula hati ini mudah faham. Hati mudah melekat ilmu. Itu dia. Dan sentiasa berfikir-fikir. Guna akal untuk berfikir. Bukan tak guna akal. Ada akal tapi tak fikir. Maka lidah yang suka bertanya, akal yang suka berfikir, inilah antara Allah Ta'ala memberi ilmu kepadaku. Sebabnya. Sebab musabab, suka mengaji lah kiranya, dan juga suka berfikir. Dalam bahasa Arab dipanggil lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lidah yang suka bertanya, hati yang sentiasa berfikir. Kemudian berkata musannif lagi, dan sungguhnya dinamakan penuntut-penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan apa engkau kata. Itu dia. Penuntut ilmu dahulu, dia bukan panggil talibul ilmi. Satu keadaan dia panggil madza taqul. Kamu kata apa? Kamu kata apa? Nak merujuk kepada suka bertanya dan suka memberi ilmu. Awak nak kata apa hari ni? Nak bagi ilmu. Nak bagi ilmu apa? Nak bagi ilmu apa? Nak bagi ilmu apa? Suka bertanya, suka belajar, suka mengaji. Orang dulu ni suka mengaji. Maknanya selalu bertanya lah. Dengar dia alim ulama bercakap, dia tanya balik. Dia kata, Tok Guru cakap apa tadi? Tujuannya untuk dia faham, tujuannya untuk dia catat. Mana contoh dia dengar tapi terlepas. Dia tanya balik, Ustaz cakap apa tadi? Saya tak sempat nak catat. Dia minta ulang balik. Pasal apa? Dia nak ilmu tadi. Sehingga mereka itu dinamakan madza taqul. Ni puak madza taqul ni. Puak yang suka bertanya, apa yang awak kata hari ni? Apa yang awak cakap? Kerana banyak berkata-kata mereka itu pada zaman dahulu, banyak berkata tadi dengan perkataan apa engkau kata pada ini masalah. Suka bertanya. Tanya macam mana? Ni apa hukum ni Ustaz? Jumpa je masalah, boleh ke tak boleh benda ni? Yang ini sunat ke haram ni? Ke wajib ke makruh ke? Jumpa je benda, tanya selalu hukum. Ni macam mana dari sudut agama kita, boleh ke tak boleh ni? Jumpa je, ni macam mana ni? Suka, tanya juga. Biar kita ni menjadi orang yang suka bertanya. Bukan suka banyak cakap benda kosong. Tidak. Cakap bertanya itu perkara-perkara yang penting. Dan sungguhnya Abu Hanifah jadi pandai pada fiqh itu dengan banyak mutarahah dan muzakarah. Pada ketika adalah ia Imam Abu Hanifah jadi penjual kain-kain. Katanya atau kapas. Maka dengan ini diketahuikan bahawasanya dapat ilmu dan fiqh itu berhimpun ia fiqh tadi dengan ilmu serta usaha. Seperti menghimpunkan akan dia akan fiqh
dan ilmu itu oleh Abu Hanifah. Tengok. Panggil sama sambil duduk berniaga, dia suka bincang ilmu. Walau Imam Abu Hanifah ni seorang peniaga yang berjaya. Seorang peniaga yang hebat. Saudagar yang hebat. Tapi tidaklah menyebabkan kerja dia berniaga itu menghalang dirinya daripada mendapat ilmu. Kita usah kata bekerja, duk main pun tak tahu ilmu ke mana dah, duk fokus main kita. Kalau balik rumah, ambil telefon main game. Main game, tengok benda-benda gitulah. Tak sempat dah. Mana ada nak ambil kitab muzakarah sambil-sambil dengan kawan kita tak. Dia satu sebiji, kita sebiji. Dia cara dia, kita cara kita. Dia alam dia, kita dengan alam kita. Mana nak bincang ilmu? Imam Abu Hanifah tidak. Duduk di pasar, sementara orang datang nak beli kain, dia bincang dulu. Masalah ni, ulama kata begini-begini. Dalam ayat Quran ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita begini. Dalam hadis ni, Nabi nak bagi tahu begini. Sambil-sambil tunggu orang nak membeli. Bila mana pelanggan datang, dia layan pelanggan. Nak beli apa sekali, bayar sudah, tak ada orang, muzakarah pula. Di samping berniaga tu sempat lagi duk bincang-bincang. Itu antara punca Imam Abu Hanifah menjadi alim yang besar, fuqahaul ummah, min a'immatil ummah, daripada imam-imam yang besar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan kehidupannya, inilah kehidupannya. Maknanya sempat lagi duduk berniaga, duduk berjual beli pun sempat untuk bincang muzakarah ilmu. Bukan kata fokus waktu muzakarah ilmu, waktu belajar, yang tu tak usah kira, memang dia fokus sungguh dah sebab waktu belajar. Waktu berniaga pun bincang lagi ilmu. Lepas tu hari ni mana ada orang-orang begitu. Sebab kalau dia buat begitu, orang tu akan jadi bertambah ilmu, akan alim. Kita kalau berniaga, duduk berniaga yalah. Tak ada pelanggan, kita sembang. Tunggu tak datang juga berniaga, kita tidur. Tu ya. Tak ada nak baca ilmu, tak ada nak muzakarah, tidak. Tengok, kalau kita mengikut resah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, boleh jadi tak sealim beliau pun, paling tidak kita bertambah ilmu beberapa masalah, sementara tidak ada orang yang masuk untuk membeli belah di kedai kita. Ini contoh Imam Abu Hanifah sibuk tara mana pun, maka dia pun muzakarah ilmu, mutarahah, bincang. Maknanya merujuk kepada sini, tidak ada alasan orang yang bekerja untuk dia memahami, mendalami ilmu agama. Imam Abu Hanifah boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Kita hari ni kerana banyak alasan. Benar Ustaz, tak sempat nak mengaji dah, kita kerja banyak. Tu kita duduk jahil tu. Kalau kita nak, tahulah kita susu masa mana kita nak fokus cari makan sepenuhnya, masa mana kita nak belajar, masa mana kita nak ibadat, masa mana kita nak tafakur. Oleh kerana kita nak, tahulah kita susun jadual kita. Tapi dah kerana kita tak nak, maka kita biarkan masa itu berlalu begitu. Maka sampai masa kita pun beritahu alasan kita sibuklah, itulah, inilah, menyebabkan kita jahil tentang ilmu agama. Sedangkan benda lain kita boleh memperuntukkan masa untuk kita belajar, untuk kita mencari. Tengok Imam Abu Hanifah, hebat dia. Bukan orang kaya biasa-biasa ni, orang kaya sungguh Imam Abu Hanifah ni. Alim pun dia, kaya pun dia. Dan adalah Abu Hafsin Al-Kabir, berusaha ia Abu Hafsin akan barang yang memadai akan Abu Hafsin daripada rezekinya. Seorang ulama besar terkenal dengan Abu Hafsin Al-Kabir, dia ni kerja, cari rezeki supaya orang ramai juga. Tetapi dan mengulang ia Abu Hafsin akan ilmu-ilmunya, maka tak dapat tidak. Mesti maknanya bagi penuntut ilmu itu daripada berusaha bagi menafkah anak-anak bininya dan lain daripada anak bini, maka hendaklah berusaha ia penuntut ilmu dan mengulang akan ilmunya. Tiada segan dan malas ia penuntut ilmu. Malah ia mengulang daripada ilmu. Malas ia penuntut ilmu, mengulang-ulang akan ilmu. Maksudnya apa? Waktu kita belajar, fokus belajar bersungguh-sungguh, sampai satu masa mungkin kita dah habis tamat belajar peringkat tertentu.
Tetapi janganlah dengan sebab kita tamat belajar di madrasah, di ma'had, di kolej, di universiti, maka kita pun berhentilah belajar ilmu setakat itu. Tak, walaupun masuk di alam pekerjaan, jangan kita tinggal majlis-majlis ilmu. Jangan kita tinggal ilmu Allah SWT. Sentiasa kita bertambah, sentiasa kita muzakarah, sentiasa kita menjadi penuntut ilmu. Ilmu yang kita belajar dahulu, cuba ulang kaji balik. Buka balik kitab-kitab buku kita yang pernah kita belajar dahulu. Apa yang guru kita ajar, cuba kita ingat balik. Tu cara. Barulah ilmu kita tu melekat, ilmu yang baru bertambah, ilmu yang lama tu kuat ingatan. Dan juga akan mendapat malakah, kemahiran-kemahiran baru, dan juga ilham-ilham yang baru berkaitan ilmu-ilmu yang sebelum ini mungkin kita tak faham. Maka apabila kita sentiasa dengan ilmu, maka Tuhan buka pintu kepahaman daripada semasa ke semasa. Bukan duk tinggal. Bila mana tinggal ni, jalan ni kalau kita tak lalu, walaupun jalan ni orang tar dah, tapi bila mana tak lalu, apa jadi? Naik pokok. Mula-mula rumput dulu. Dia pecah, naik rumput. Lama-lama naik pokok. Pokok kayu kecil-kecil baru. Naik semok. Akhir sekali naik balok. Naik pokok balok. Walhal dahulunya 5 tahun lepas jalan ini highway. Tapi setelah 5 tahun orang tak lalu, balok ada atas jalan raya. Apa maksud? Ilmu walaupun kita mahir satu waktu kita ingat dengan baik, oleh kerana kita lama kita tinggal, dia lupa balik. Makna seperti jalan yang dipenuhi dengan semok kembali. Lupa kita ilmu yang kita belajar. Aku rasa pernah dah aku belajar ni. Tapi aku tak faham, tak ingat lah. Dah berpuluh tahun kita tinggal, tertutup habis. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit, hutan, walaupun balok kita kata tak, pokok balok punya besar. Tak ada laluan, tapi kita mula masuk. Bila malam masuk, kita bawa parang sebilah. Kita tebah dulu untuk buat laluan. Kita kecil. Jalan tikus orang panggil. Jalan untuk kita lalu dulu. Lepas tu balik kita tebah pula. Jadi makin luas. Kita pergi pula kali yang kedua. Kita tebah lagi luas. Lama-lama dia jadi terang. Sama juga dengan ilmu. Walaupun peringkat awal ni mungkin kita suka, kita payah. Suka nak faham, suka nak belajar, suka nak ingat. Tapi hari ni kita cuba, besok kita cuba. Lusa cuba, tolak cuba, minggu ni cuba, minggu depan, minggu-minggu, tahun depan. Akhir sekali dia jadi cerah, jadi jelas. Macam ni rupanya yang aku tak faham dahulu. Alhamdulillah hari ni aku faham. Pasal apa? Sentiasa. Sama juga dengan Quran ni, kita hafal supa je. Dulu kita alif bata pun tak kenal. Setengah daripada setengah. Belajar alif bata. Ingat alif sampai ya. Kemudian belajar baris pula. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Belajar pula pendek panjang. Belajar pula kalau wakah macam ni berapa harakat baca. Kalau wasah berapa harakat yang perlu baca. Yang ni pendek, yang ni panjang. Kita pun mahir. Kita pun tinggal lah. Usah kata tinggal setahun, sebulan kita tinggal. Tak baca, tak ulang. Buka balik gelap. Gelap seperti kita tak pernah baca. Seperti kita tak pernah hafal. Baca satu ayat, dua ayat, tak ingat. Baca lekat. Kenapa? Kerana tinggal. Bayangkan kalau tinggal setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tinggal kita dalam ilmu kita. Gelap. Supa masuk hutan yang tak pernah kita potong, tak pernah kita tebang. Laluan-laluan yang pernah kita lalu dahulu. Hutan balik, semua balik. Tapi kalau kita sentiasa lalu, walaupun kita kata tidak hari-hari lah, mungkin 2 hari sekali kita lalu, 3 hari sekali kita lalu, 2 hari, 3 hari lalu, paling tidak jalan tu dah okey lagi, walaupun dah mula tumbuh pokok, rumput dan sebagainya. Tapi kalau tinggal tu gelap. Ilmu yang kita duk hafal, duk mengaji, tinggal terus gelap. Tak percaya, tanyalah abang-abang kita habis dah, jumpa dia, buat tanya. Sini sikit. Auzubillahi minasyaitanir. Kita baca ayat, minta ulang, sambung. Akak tangan selalu, minta maaf. Ayo banyak bulan tak ulang. Tak ingat. Dulu namanya Al-Hafiz, hari nama Al-Habis. Betul.
Berapa banyak al-hafiz, al-habis. Tengok. Aci kerak jari, ustaz tak nak aci kerak kuku. Aci kerak jari ustaz nak. Nak kita ustaz cakap dengan penuh keyakinan. Bila mana kita tinggal ulang, lupa. Sama dengan ilmu. Lepas tu Imam Abu Hanifah kalau ulang, walaupun dia ni tok guru besar dah. Kerja dah, sibuk dah. Tapi dalam meniaga pun dia tak tinggal ilmu. Duk ulang kaji. Mana kalau kita dah hafal Quran sekarang ni, waktu fokus hafal Quran. Lepas daripada kita tamat habis Quran 30 juzuk, jangan ditinggal. Kita syok orang panggil hafiz. Syok kita panggil. Tapi sungguh ke kita hafiz sampai ke masa orang panggil kita hafiz tu? Takut hafiz masa kita belajar je. Habis dia belajar, habis. Ustaz kalau nak aci, nak tanding lah. Hak mana habis dah, tak usah kata habis bertahun-tahun lah, habis 2-3 bulan hak tak ulang tu. Hak ulang tu, ingatlah hak tak ulang. 2-3 bulan tak ulang. Mari sini. Kalau ingat daripada awal sampai akhir sebagaimana awak hafal Quran dahulu, Ustaz bagi 100. Tak ingat. Kenapa? Kerana kita tinggal. Serupa jalan yang kita masuk hutan, kita potong, kita tebah, sebulan kita tak pergi, naik rumput, naik hutan balik. Sampai kita sendiri pun, kita pun tak ingat. Aku masuk kat sini ke, aku masuk kat sana dahulu. Pasal apa? Sama dah. Sebab tu Syekh ni sebut, bagaimana untuk kita mendapat ilmu, bagaimana untuk kita bertambah ilmu, bagaimana kita nak konsisten menjadi orang yang faham, orang berilmu, maka senantiasa mengulangi, mengkaji, bertanya, belajar dan tidak ditinggal. Ni tujuan kita duduk mengaji ni. Belajar kitab ni tujuan hak ni dah. Supaya motivasi pada kita, rugilah ilmu yang kita belajar, tahu-tahu kita lupa kesemuanya. Sedangkan ilmu tu sudah dalam genggaman kita, dalam kepahaman kita. Habis masa, habis belanja, habis homo dengan ilmu. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Tengok. Kita pergi sekali. Kita mula lewat ni, kita 7-8 minit kita berhenti. Baik. Masya Allah ya. Sebab tu kata dia kena ulang-ulang. Maka hendaklah berusaha ia penuntut ilmu dan mengulang akan ilmunya, dan tiada segan dan malas ia penuntut ilmu daripada mengulang ilmu. Jangan malas. Walaupun perasaan malas ni tak ada orang tak malas, dia mari malas. Ustaz pun dia mari juga satu-satu keadaan Allah berat, malas berasa. Tapi lawan. Kena baca doa banyak-banyak yang Nabi ajar tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang ini biarlah jadi amalan dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita sebagai penuntut ilmu ni patut lagi kita kena baca. Kalau banyak lagi patut kita baca, lagi baik. Sebab apa? Dalam banyak doa Nabi tu, Nabi minta 8 perkara berlindung dengan Allah. Apa dia? Antaranya minal ajzi, lemah semangat, wal kasali, malah. Bila mana ada penyakit malah, semua perkara tak jadi. Penyakit sebutir, seekor je penyakit, nama dia malah. Ada malah seekor, semua tak jadi. Dan dulu kalau Ustaz cerita, Ustaz ambil daripada guru Ustaz cerita. Ada satu orang tu dia lapar. Orang suruh buat kerja, suruh petik buah. Buah tu buah pokok orang. Buah dah masak, cuma suruh petik je. Awak pergi petiklah buah tu. Dah lapar sangat. Dia kata malah. Dah malah lapar. Tuan pokok pun berilah cadangan. Beginilah, dah awak sendiri malah nak petik. Awak pergi bawah pokok, awak nganga mulut je. Tak payah petik lah. Tunggu buah tu gugur je. Dia pergi, tu rajinlah pergi duduk bawah pokok. Nganga bawah pokok. Takdir Tuhannya, adalah buah masak ranu, gugur. Jatuhlah mulut dia, pelung. Kemudian, Tuhan dia kata, kunyahlah. Dah lapar ke? Makanan masuk dalam mulut dah. Dalam mulut dah makanan.
Tapi dia kata apa? Dia kata malah, mati lapar begitu. Nak cerita orang malah ni, lapar, makanan dalam mulut pun dah dia malah. Malah apa? Malah kunyah. Lapar. Usah kata suruh pergi cari, suruh pergi masak, suruh hidang, suruh makan. Tak. Makanan masuk dah dalam mulut dah. Jatuh peluk dalam mulut dia dah. Lapar juga. Pasal apa? Malah kunyah. Malah tu malah. Sebab tu malah ni penyakit besar bagi umat ni. Oleh kerana itu Nabi antara doa 8 perkara Nabi minta berlindung dengan kamu wahai Allah daripada penyakit lemah perasaan dan juga berasa perasaan malah. Malah belajar, malah mengaji, malah membaca, malah ulang kaji, malah ibadat, malah kerja. Semua tak menjadi. Tapi kalau rajin, rajin semua menjadi. Yang jauh jadi dekat, yang suka jadi mudah, yang susah jadi senang, yang sakit jadi sihat. Pasal dia rajin berubat. Sakit dia teruk dah, tapi dia berubat yang ni tak sembuh. Tak apa, dia berubat yang ni pula tak sembuh. Tak apa, aku berubat yang ni pula. Tak apa, aku buat. Lama-lama sihat dia, jumpalah ubat tu. Maknanya kena rajin. Sebab tu kata di sini, jangan segan-segan daripada mengulang-ulang kaji pelajaran. Menyesal kita. Allah, kalau aku rajin sikit je dulu. Bila tu? 20 tahun akan datang. Perasaan itu akan tiba kepada setiap kita. Kita akan kata apa? Oi, kalau dahulu aku rajin sikit ya. Rajin tu bukan banyak, sikit je aku rajin, aku tak jadi macam ni. Kalau aku rajin banyak, hebat lagi. Kalau aku rajin sikit je 20 tahun lepas, aku tak jadi macam ni. Tapi bila tu 20 tahun sudah berlalu. Nanti awak lah masuk 2-3-4 tahun dah, contohlah belajar. Pindah sana, pindah sini, ada setengah orang. Tapi duk cara tu juga tidak memotivasi diri untuk rajin. Orang lain, kawan-kawan kita tu habis lama dah. Itu duk cara tu juga. Pasal apa? Pasal malah. Cuba rajin macam hak rajin tu. Hak rajin tu kadang-kadang bukan cerdik mana pun. Serupa je dia dengan kita. Nak kata cerdik kita tu dengan cerdik dia. Sama je. Kenapa dia mengatasi kita? Kerana lebih dia rajin. Kenapa kurang kita? Kurang rajin. Apa tak? Jadi kalau kita cerdik, rajin pula ni, cerdik, rajin pula. Jauh lah orang. Ni tak cerdik tapi malas. Itu dia. Apa tu orang tua dia, tapi rajin. Dia akan pandai. Pasal apa? Pasal dia rajin. Dulu tak tahu nak baca apa. Hari ni dia rajin. Dia boleh ikut guru Quran. Walaupun tak banyak, tapi dia boleh ajar. Daripada orang tak boleh membaca sehingga boleh membaca. Tak apa dah. Nak perbaiki lebih baik, kita hantar kepada yang lebih pakar. Tapi nak cerita dahulunya baca Quran pun tak boleh. Tapi dah kerana dia rajin. Lewat rosak tua dah saya nak macam mana, gigi pun habis dah tercabut, sebut pun telo, tapi berasa nak mengaji. Lama-lama Tuhan bagi sikit-sikit, hari, tahu-tahu orang pula mengaji dengan dia. Hak dulunya dia buta kayu juga. Kenapa? Kerana dia rajin. Orang sebut je nama orang tu ni. Sebut nama kita. Sebab tu rajin ni, benda jauh jadi dekat, benda sukar jadi mudah, benda besar jadi kecil. Tapi dengan syarat rajin, jid, bersungguh. InsyaAllah. Lambat cepat je orang bersungguh ni. Orang lain berjaya waktu singkat, tak apa. Tapi oleh kerana kita bersungguh, insyaAllah lepas dia berjaya, kita pula berjaya.
Pasti berjaya kita punya. Jangan bimbang. Berjaya orang rajin ni, berjaya. Walaupun nampak slow, tapi slow pun dia bergerak. Selangkah, lambat. Tak apa, lambat pun bergerak. Ni kalau bergerak cepat, tapi tak bergerak kerah macam batu. Lepas bila nak sampai? Orang golek bergerak sikit. Orang golek bergerak sikit. Orang tak golek dia. Walau kalau dia bergerak melompat sikit-sikit aje. Dia tak nak segan. Minta jauh dengan Tuhan. Jangan ada penyakit itu. Kalau ada bala, jangan. Kita sebagai penuntut ilmu jangan ada penyakit segan, penyakit malas itu. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena minta sentiasa doa tu. Dengan doa Nabi tu jangan tinggal. Ustaz pun di antara doa yang banyak ustaz tak tinggal lah. Kalau ustaz jadi imam ke apa, ustaz akan baca doa ni. Jarang sekali ustaz tinggal ayat doa ini. Kenapa? Kerana kita tahu kita ni lemah, kita minta dengan Tuhan. Jangan bagi perasaan lemah sehingga kita ni tidak boleh buat apa-apa. Baik. Kita cari stesen. Mana stesen dia ni? Dan tidaklah harus bagi seorang yang segar badan, mana sihat badan, segar badan ni mana sihat badan dan banyak akal itu, cerdik mana, keuzuran pada meninggalkan belajar, keuzuran pada meninggalkan belajar ilmu dan belajar fiqh. Dia kata tak sepatut orang yang Tuhan bagi tubuh sihat segar bugar, apa pun kita boleh buat, akal pula cerdik. Kalau orang cerita, dia mudah faham. Tahu-tahu tak mengaji dia. Malah belajar. Tak sepatut orang ni. Tak patut kita kata. Malah belajar. Tuan cerdik sangat. Kalau belajar, pandai dia. Tapi malah, memang tak patut sungguh. Macam awak-awak semua ni cerdik belaka. Kalau malah tak patut. Tak patut. Sebab apa kata dia? Tak sepatut kita orang yang Tuhan bagi sihat badan, Tuhan bagi cerdas akal, tak belajar ilmu, tak belajar fiqh, kerana bahawasanya tiada ada seorang yang terlebih papa daripada Abi Yusuf dan tiada menegah akan dia akan Abi Yusuf. Oleh demikian itu, demikian papa. Demikian itu kembali kepada papa. Oleh demikian itu, apa demikian itu? Papa. Daripada belajar ilmu fiqh. Kata Syekh Az-Zarnuji bawa cerita Abi Yusuf, dia kata kalau zaman Abi Yusuf tu setakat dia tahu tak ada orang yang paling miskin. Dia orang paling miskin sekali. Tapi bukanlah asbab miskin dia menghalang dirinya untuk dia belajar. Bukan sebab saya susah Ustaz, keluarga saya susah, nak belajar ni kena guna duit. Maka saya pun oleh kerana duit tak ada, susah sukar, maka saya pun kira tak belajar, tak apa. Alasan kerana susah. Tak. Kalau kita mula belajar, kita rajin, rezeki pun terbuka lalu. Pandai Tuhan hantar. Tuhan hantar orang tak? Tengok kita rajin belajar, tengok kita warak, tawaduk kita. Boleh ada orang akan bertanya, tu siapa tu? Orang akan kata, tu budak tu rajin dia belajar. Tapi nak macam mana keluarga dia susah lah. Kebetulan kalau nak kena tak silap hari bulan, orang tu pula orang berada, orang ada duit. Budak tak ada duit nak belajar ni. Tak apa kalau macam tu. Saya akan beri belanja untuk dia belajar. Nampak tak? Asal dia tak ada duit. Tuhan buka pintu untuk dia belajar. Kerana apa? Kerana dia nak. Jangan jadi alasan dengan sebab tak ada duit berhenti daripada belajar. InsyaAllah adalah hamba-hamba Allah akan membuka jalannya untuk dia belajar. Tengok Abi Yusuf. Tak ada orang lebih papa pada zaman dia dari sudut duitnya, kepakiran, tetapi dengan sebab pakir dia tidak menghalang daripada dia belajar. Dan kita pun tengok ramai orang-orang berjaya ni bukannya daripada datang keluarga yang senang. Ramai ni. Pergi tengok di Menara Gading tu, hak bijak-bijak, hak hebat-hebat, hak sungguh-sungguh. Cuba tanya, anak dia ni, dia anak jutawan lah. Ada. Orang susah. Tapi bila mana dia rajin belajar, pointer dia tinggi. Maka orang ni bagi beasiswa. Dia belajar tak kena bayar. Penamat kesudahan dapat daripada hadiah dekan. Dekan pula bagi. Kenapa? Kerana budak ni rajin, budak ni bijak, budak ni pandai, budak ni cemerlang. Asalnya susah. Hak kaya-raya pula mak ayah dia ni, dia tak nak belajar pula. Pasal apa?
Kalau aku belajar pun duit mak ayah aku banyak dah. Siapa nak perhabis? Kalau aku tak belajar pun duit aku berlambak ayah aku tinggal. Beratus juta. Kalau aku tak belajar pun tak ada masalah. 7 keturunan aku boleh makan lagi. Kemudian dia pun malas belajar. Dia tak tahu dengan sebab duit banyak, dia tak ada ilmu, ayah dia mati, dia dapat 5 harta pusaka, dia pun tak pandai manage harta dengan sebab tak ada ilmu. Dia perhabis. Setahun habis licin. Tak sangka dia ratus juta tu habis. Dia enjoy. Dia beli sana, dia beli sini, beli kereta sana, beli kereta sini. Akhir sekali jadi pokai. Pasal apa? Tak ada ilmu. Yang tadi pula, walaupun dia susah tapi dia rajin. Asal dia susah tapi dengan sebab ilmu dia ada. Maka dengan sebab ilmu dia tadi, Tuhan buka rezeki. Yang tu datang, yang ni datang. Akhir sekali, dia dulu pakai miskin, satu masa dia kaya raya. Pasal apa? Tuhan bagi ilmu. Dengan sebab ilmu, Tuhan buka pintu segala rezeki. Tapi dengan sebab jahil, walaupun kaya, akhir sekali habis. Sudahnya, muflih. Bukan sedikit juga, ramai juga orang macam ni. Nak bagi tahu apa tu? Ilmu. Jangan kita menggunakan alasan, kalau kita ni tak ada duit, maka kita pun tak nak belajar. InsyaAllah, kalau kita benar nak belajar, kita rajin, adalah jalan-jalan Tuhan akan buka. Abi Yusuf ni sehingga menjadi imam, menjadi ikutan dan menjadi penghidup mazhab Hanafi selepas daripada Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Lepas pada Imam Abu Hanifah meninggal dunia, siapa ganti tok guru dia? Abu Yusuf. Nampak tak? Waktu Imam Abu Hanifah tak sihat, Imam Abu Hanifah kata, wahai Abu Yusuf, kamu ganti tempat aku belajar, mengajar. Anak murid yang susah ni, ganti tempat tok guru mengajar. Imam Abu Hanifah ni tu imam bukan tu imam kampung, tu imam dunia. Dunia ikut dia. Anak murid dia Abu Yusuf. Bagaimana kehidupan Abu Yusuf? Orang paling papa zaman dia. Tapi orang paling alim pada zaman dia. Nampak tak? Maknanya apa? Tidak ada alasan untuk kita menuntut ilmu oleh kerana susah. Memanglah satu ujian. Tapi jangan bimbang. Tuhan akan buka jalan keluar. Susah bagaimana pun niat kita lillah nak menuntut ilmu, Tuhan akan mudah. Tuhan akan jamin rezeki kita insya-Allah. Jangan malas, sudah. Kalau malas ni banyak duit pun susah juga. Ramai dak madrasah ni. Mari mengajar anak, apa ni ayah tu kereta besar-besar menghantar, nak suruh anak mengaji. Tapi anak pun dia nak malas. Malah mengaji anak dia. Pok pula rajin. Kalau misal kata anak dia duduk tempat pok dia tempat anak dia, mesti bapak dia tu rajin mengaji. Tapi dah anak malah. Lari sana, lopak sini, keluar pukul 2 pagi, orang tidur belakang, tak mahu mengaji. Ni kalau orang dulu panggil apa? Dia panggil bukan pondok, pok ndok. Anak tak ndok. Nampak tak? Bapa nak, tapi anak tak mahu dia. Lari, tak nak belajar. Sebab apa? Sebab dia tak tahu hakikat sebenar masa depan tadi. Tak ada ilmu, susah kita. Maka siapa-siapa yang ada baginya harta banyak, kata dia, sebaik-baik harta yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Maka disebut di sini bahawa harta yang baik sebenarnya berada pada orang laki-laki ataupun seseorang yang baik. Maksudnya harta yang Tuhan bagi padanya, maka dia guna sebaik mungkin untuk perkara yang baik. Antara perkara yang baik, dia laburkan sebahagian hartanya untuk ilmu pengetahuan. Untuk orang belajar, untuk madrasah, untuk universiti, untuk perkembangan ilmu. Inilah manusia yang terbaik yang mempunyai harta. Kenapa? Kerana dia menggunakan harta itu untuk faedah yang besar dan berpanjangan. Tapi ada orang tu harta banyak tapi tak guna, maka ini dia akan menyesal. Dia akan susah di akhirat. Kenapa? Tuhan akan tanya, nikmat rezeki yang Tuhan bagi apa? Kemana kita gunakan nikmat harta yang banyak yang Tuhan kurniakan pada seseorang. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu untuk malam ini. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada masa yang akan datang, iaitu dalam kurungan dikatakan seorang yang alim dengan apa engkau dapatkan ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.